lah kalau ada. Tapi yang kau buang ajar sangat apa hal? Mana kau tahu ah? Buk ni, kau habiskan ha? Oi, kau menipu Menipu benda ni? Kau apa lah? Kau apa asal kau menipu aku? Siapa menipu? Siapa buang ajar sangat? Kau nak menipu apa? Sebab kau menipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada pihak AADK atas kesudian menjemput saya untuk mengulas sedikit berkaitan dengan video tadi. Apa yang dapat saya katakan ialah sememangnya individu, especially anak-anak, banyak dipengaruhi oleh persekitarannya dalam mereka berkembang. Jadi mereka banyak melihat melalui observation, melalui interaksi, persekitaran mereka banyak memberi kesan ke atas tingkah laku mereka. Jadi dalam hal ini, ibu bapa merupakan individu yang paling hampir dengan anak-anak. Ya, dan istimewanya ibu bapa ni ialah dia ada bonding tersendiri. Bonding tersendiri dengan anak-anak. Sebab itu emosi, cara berfikir, tingkah laku ibu bapa itu mudah sangat diserap oleh anak-anak. Tapi apabila anak-anak mula remaja, mereka mula membesar kan, dan mereka mula dipengaruhi pula oleh rakan-rakan. Rakan-rakan mereka kerana apa? Kerana nature mereka pula, mereka ingin diterima, diterima oleh rakan-rakan, mereka ingin mempunyai pengaruh tersendirilah dengan rakan-rakan. Tapi kalau misalnya keluarga ataupun bonding ataupun attachment, perapatan ibu bapa tadi dengan anak-anak akan membantu anak-anak ini untuk menilai semula sama ada pengaruh ataupun input-input daripada rakan-rakan itu adakah sesuatu yang betul yang diajak oleh ibu bapa mereka. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang jika ibu bapa mereka tidak kisah ke anak-anak, kemungkinan besar anak-anak tidak ada bonding yang baik. Apabila tidak ada bonding yang baik dengan ibu bapa, bila pengaruh luaran itu, pengaruh daripada kawan-kawan itu wujud, maka anak-anak mudah mengikuti yang di sana berbanding dengan mereka menilai kembali sebenarnya apa yang diajak oleh ibu bapa mereka, values yang diajak oleh ibu bapa mereka berbanding dengan rakan-rakan. Jadi itu saya kata pentingnya sebenarnya peranan ibu bapa. Dan ibu bapa yang istimewanya seperti mana yang saya katakan tadi, dia mempunyai talian darah dan mempunyai autoriti semula jadi. Sayang jika ibu bapa sebenarnya tidak menggunakan, tidak memahami peranan mereka. Sebenarnya autoriti semula jadi itu sangat mahal harganya. Apabila ibu bapa faham tentang autoriti semula jadi dan mereka menyambut anugerah itu, saya kira ramai di dalam kalangan ibu bapa yang boleh memenangi hati anak-anak sehingga anak-anak merasa sangat selesa, sangat bertanggungjawab dengan keluarga, dan ini boleh melindungi mereka daripada terjebak dengan aktiviti penagihan dada. Dan bila ibu bapa faham juga tentang autoriti semula jadi ini, mereka akan memainkan peranan dengan baik. Peranan apa? Peranan untuk memantau anak-anak mereka. Memantau anak-anak tu penting. Sebab remaja ni kita kena faham bahawa, dan kita tak dapat menghalang bahawa nature mereka ingin mencuba sesuatu yang baru. Nature mereka ingin diterima oleh rakan. Nature mereka ingin mempunyai pengaruh tersendiri dengan rakan-rakan. Itu perkembangan yang normal bagi seseorang individu. Kita juga pernah melaluinya. Jadi bila ibu bapa faham peranan bahawa mereka perlu memantau, jadi ibu bapa akan berusaha untuk melihat apa perubahan-perubahan yang berlaku pada anak-anak. Lebih sensitif terhadap perlakuan anak-anak yang mungkin tidak sama, yang mungkin ada kelainan sedikit berbanding dengan sebelum ini. So mereka akan mudah untuk menilai sendiri perlakuan anak-anak yang dicurigakan, maksud saya Dan ibu bapa sendiri akan berusaha untuk memenangi hati anak-anak dengan memahami teknik-teknik untuk memberi nasihat kepada anak-anaknya. Kita kena faham bahawa anak-anak ini mempunyai ciri-ciri tersendiri, mempunyai sifat-sifat sendiri. Jadi bila ibu bapa faham, mereka akan menasihati anak-anak, mereka akan mula menegur anak-anak dengan cara yang betul mengikut kepada personality ataupun sifat anak-anak itu sendiri.
Kadang-kadang ibu bapa menganggap bahawa anak semua sama. Okey, mereka memberi nasihat macam itulah gayanya. Okey, dari konteks ibu bapa. Okey, cara ibu bapa. Cara seperti anak itu orang dewasa. Tapi sebenarnya anak-anak mempunyai keunikan tersendiri yang kita kena faham. Setiap anak-anak itu ada berbeza kegemaran, berbeza perkara yang dia tidak suka dan sebagainya. Jika ibu bapa tidak faham keadaan anak-anak dan tidak dapat tackle anak-anak, maka apa yang didasati oleh bapa itu mudah untuk di-reject oleh mereka. Yang tu yang kita tak nak. Kadang-kadang bila mereka reject itu kita rasa kecewa, ibu bapa rasa kecewa. Dan ibu bapa kena faham, jangan mudah putus asa. Teruskan memberi nasihat. Sebab kadang-kadang nasihat itu walaupun nampaknya macam tak diterima, tapi ada kalanya anak-anak ini mempunyai potensi ataupun mempunyai waktu-waktunya mereka merenungi kembali kata-kata ibu bapa. Okey, jadi jangan rasa putus asa untuk menasihati anak-anak. Perlu menasihati. Cuma anak-anak ni, mengikut kajian saya, anak-anak ni ataupun remaja ni, dia tidak suka ibu bapa yang banyak membebel. Maksudnya cakap biar sharp, okey, biar tepat, okey, dan jangan diulang-ulang dalam masa yang sama. Boleh diulang dalam masa yang berbeza, okey, untuk menasihati, tapi jangan masa yang sama. Mereka tidak gemar begitu. Okey. Selain daripada pemantauan, ada satu perkara lagi yang saya rasa sangat penting untuk difahami ataupun diketahui oleh ibu bapa. Okey. Iaitu sebenarnya ibu bapa adalah role model ke atas anak-anak. Yang ni memang kita selalu terlupa. Ibu bapa selalu terlupa. Sebenarnya apa saja tingkah laku ibu bapa, apa saja yang ditunjukkan, apa saja pemikiran yang dinyatakan oleh ibu bapa, pertuturan mereka, dan apa saja emosi yang diluahkan oleh ibu bapa, sebenarnya sangat mudah untuk diikuti oleh anak-anak mereka. Itu yang dikatakan role model tu. Okey, melalui observation yang dilihat oleh anak-anak, maka mereka automatik akan mengikut. Sebab itu mereka rasa itu satu benda yang tidak salah. Okey, walau ibu bapa kata okey, anak-anak jangan membazir waktu dengan melihat internet, bermain game dan sebagainya. Tapi apabila anak-anak melihat ibu bapa sendiri 24 jam dengan internet, 24 jam dengan handphone, maka mereka pun akan mudah mudah mengikuti, dan mereka rasa itu suatu benda perkara yang tidak juga salah walaupun dinasihati oleh ibu bapa. Okey. Dan satu lagi kita kena tahu bahawa anak-anak ni lebih advance. Sebab apa mereka lebih advance? Sebab mereka tidak tahu sempadan mana nak surfing internet tu. Tak tahu. Sebab tu automatik mereka akan jadi lebih advance. Okey, begitu juga dengan isu penagihan dadah. Okey, banyak juga yang saya lihat penagihan dadah berlaku asalnya daripada tingkah laku merokok. Apabila mereka melihat ayah mereka atau ibu bapa mereka merokok, mereka melihat itu suatu perkara yang tidaklah juga salah dalam keluarga mereka. Jadi mereka akan mula mengikut ayah mereka merokok. Dan apabila merokok itu menjadi kebiasaan, dan kita kena faham bahawa mereka ni suka sesuatu yang baru. Jadi mereka mencuba perkara lain daripada merokok. Mungkin penagihan dadah. Ini pada mereka suatu perkara yang advance, satu perkara yang dilihat lebih hebat berbanding dengan merokok. Jadi itu yang mereka mudah terpengaruh. Apalagi kalau ibu bapa tidak ada pemantauan, tidak ada menasihati mereka, so mereka merasa suatu perkara yang menggembirakan mereka. Dan kegembiraan yang mereka rasakan itu akan berterusan, akan diulangi lagi kerana tidak ada sesiapa yang menegur, tidak ada yang menasihati. Jadi mereka pun rasa okeylah perkara itu, dan mereka akan meneruskan tingkah laku penagihan, mencuba dengan dadah tadi sehingga akhirnya mereka terlekat dengan penagihan. Kita kena faham juga mereka ini belum mencapai kematangan emosi. Mereka sentiasa mengikut kata hati. Mengikut kata hati. Sebab tu mereka mudah meneruskan perlakuan mereka kerana mereka sukar, masih lagi belum matang dari segi emosi untuk memikirkan apa risiko-risiko yang bakal mereka terima. Apa risiko-risikonya. Sebab itu mereka perlu sangat ada yang membimbing mereka supaya tidak berterusan melakukan perkara itu sehingga sukar untuk dirawati.